Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan buat pembentangan bertajuk kelebihan dan kekurangan motivasi intrinsik dan ekstrinsik dalam meningkatkan motivasi belajar pelajar. Kumpulan kami terdiri daripada 6 orang ahli, iaitu saya sendiri, Zahra Aimuni binti Zaharim. Seterusnya Nurul Ifan Nasuha binti Abdul Rahim, Fatin Hanani binti Zulkifli, Nur Hazimah binti Zulkifli, Nurul Alia binti Az-Zahari dan Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Z. Saya Zahra Aimuni binti Zaharim akan membuat pembentangan mengenai pengenalan. Okey, maksud motivasi, keinginan atau semangat yang kuat pada diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan sesuatu dengan tujuan dapat mencapai kejayaan yang mereka inginkan. Okey, secara amnya terdapat dua jenis motivasi yang boleh digunakan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah, iaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi merupakan salah satu mekanisme yang penting untuk membangkitkan dorongan dan semangat intrinsik dan ekstrinsik dalam diri pelajar ke arah mencapai tujuan pembelajaran. Okey, maksud motivasi intrinsik adalah dorongan dan minat yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa mengira ganjarannya. Okey, untuk motivasi ekstrinsik pula merupakan galakan atau tarikan yang diwujudkan daripada faktor luaran seperti ganjaran dan dendaan. Seterusnya, kita akan membincangkan isu-isu semasa yang mengganggu motivasi pelajar untuk belajar. Isu yang pertama yang mengganggu motivasi intrinsik pelajar ialah isu pelaksanaan PDPR. Apabila COVID-19 melanda, KPM mengarahkan sistem pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara atas talian. Hal ini menyebabkan masalah dan cabaran berlaku dalam kalangan murid-murid, terutamanya sekali murid-murid yang berada di kawasan pedalaman. Mereka mempunyai masalah kekurangan peranti telefon, rangkaian internet dan masalah keluarga. Hal ini menyebabkan mereka sukar untuk fokus dan kurangnya motivasi untuk belajar disebabkan tidak biasa dengan sistem pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Seterusnya, isu yang mengganggu motivasi intrinsik pelajar ialah ketagihan gadget. Murid lebih menghabiskan masa dengan gadget dan kurang bermotivasi untuk fokus terhadap pelajaran yang menjamin masa hadapan mereka. Pada zaman kini, terdapat pelbagai aplikasi-aplikasi dan permainan video yang menyebabkan murid kurang fokus. Contohnya seperti Instagram, TikTok, Facebook, permainan video game yang menyebabkan pelajar menghabiskan masa lebih kepada telefon dan kurang untuk belajar. Hal ini menyebabkan motivasi diri mereka terjejas dan mereka tidak dapat belajar dengan baik. Seterusnya, isu yang mengganggu motivasi ekstrinsik pelajar ialah pemansuhan sistem peperiksaan. Pelajar tidak perlu bersusah payah mengulang kaji pelajaran, memahami konsep dan menghafal subjek-subjek untuk tujuan peperiksaan kerana tidak mendapat ganjaran anugerah dan dari pihak sekolah. Murid-murid beranggapan bahawa apabila sistem peperiksaan dimasukkan, mereka tidak perlu lagi bersaing dengan kawan-kawan yang lain untuk mendapat tempat dalam kelas dan mendapat penganugerahan dari pihak sekolah. Hal ini menyebabkan mereka kurang bermotivasi untuk belajar dan mengambil lewa terhadap pendidikan mereka. Terima kasih. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Fatih Hanani binti Zulkifli dan saya akan membentangkan tentang kelebihan motivasi intrinsik ini. Okey, jadi terdapat beberapa lah kelebihan yang kita dapat lihat di sini. Okey, yang pertama iaitu dorongan yang timbul dan merupakan bentuk dalam diri seseorang. Okey, kalau kita dapat lihat kalau kita dapat faham apa itu motivasi intrinsik yang kita telah jelaskan pada pengenalan tadi, dia merupakan orang kata apa, dorongan yang datang daripada diri dia sendiri. Okey, jadi
Motivasi intrinsik ni dia mendorong seseorang untuk rasa lebih ingin tahu dalam melakukan sesuatu aktiviti ataupun tindakan atas dasar kepuasan peribadi, keinginan untuk mengejar minat dan pencarian kepuasan dalaman. Okey, jadi motivasi ini dia terdiri daripada dorongan dan minat lah. Okey, minat seseorang individu dalam melakukan tugasan tanpa juga mengharapkan segala ganjaran. Okey, seperti contoh yang kita dapat lihat kat sini. Aina ni dia seorang pelajar yang mempunyai keinginan yang lebih mendalam dalam mengejar pengetahuan tentang sejarah masyarakat Melayu berbanding rakan-rakannya yang membawa kepada usaha membaca dengan lebih terperinci daripada kawan-kawannya yang tadi. Okey, jadi ini dapat kita lihat sikap yang gigih dan berazam untuk terus berusaha walaupun menghadapi cabaran ke ataupun halangan dan melibatkan daya ketabahan semangat yang tinggi tu kita dapat lihat. Okey, dan individu yang memiliki dorongan ni dia lebih cenderung untuk mencari peluang pembelajaran baharu dan juga mengasah kemahiran mereka. Okey, seterusnya kelebihan yang kedua dalam motivasi intrinsik ni yang kita dapat lihat ialah matlamat yang jelas. Okey, apa maksud matlamat? Matlamat ni adalah tujuan dan juga merupakan sasaran yang jelas. Okey, ia membantu mendorong mereka ni berusaha dengan lebih tekun dan bersemangat. Okey, dan mereka lebih cenderung untuk terus bergerak ke arah matlamat yang orang kata lebih tinggi kan, tanpa patah semangat. Okay, seperti contoh yang kita dapat lihat, seorang pelajar ni dia mempunyai tujuan dalam pendidikan iaitu ingin menjadi seorang pelajar cemerlang dan juga ketua dalam organisasi sekolah. Okay, bila perasaan ingin menjadi ketua, ingin menjadi pelajar cemerlang ni, kita dapat lihatlah dia akan melakukan orang kata apa, semua tugasan tu dengan ataupun dengan matlamat. Okay, dan mereka ni dia akan cenderung untuk menyelesaikan apa yang mereka buat ataupun apa yang mereka melakukan dengan cepat. Okay, selagi matlamat mereka tidak dipenuhi. Jadi ini antara orang kata apa, kelebihan yang bagus lah yang dapat kita lihat matlamat yang jelas dalam motivasi intrinsik. Okey, seterusnya kelebihan motivasi intrinsik yang ketiga iaitu meningkatkan prestasi pelajar. Okey, apa maksud prestasi? Okey, prestasi ni adalah pencapaian ataupun kejayaan dalam sesuatu bidang ataupun aktiviti. Okey, ia boleh merangkumi hasil kerja, pencapaian dalam pendidikan, penampilan dalam sukan ataupun kejayaan dalam bidang lain. Okey, seperti contoh seorang pelajar dia menyertai pertandingan pidato di peringkat sekolah dan berjaya menjadi juara Johan dalam pertandingan tersebut. Ini dapat meningkatkan prestasi pelajar tersebut dan memberikan satu kepuasan kepada pelajar ini apabila pelajar ini berjaya menjadi juara. Ini merupakan satu orang kata apa, kelebihan lah motivasi intrinsik yang dapat kita lihat. Selain itu, program sokongan dan mentor ni boleh membantu pelajar menghadapi cabaran akademik maupun emosi. Jadi secara tak langsung dapat meningkatkanlah prestasi pelajar itu walaupun dengan pelbagai cabaran, dugaan. Jadi sangat-sangat diperlukanlah motivasi ini bagi membantu mereka untuk menyelesaikan cabaran yang dihadapi. Dan pelajar juga lebih cenderung untuk mencari ilmu tambahan dan mengeksplorasi topik secara lebih mendalam, mengembangkan minat mereka dalam pelbagai bidang. Jadi apabila mereka cenderung untuk buat semua ni, mereka akan dapat meningkatkan lagi prestasi mereka dalam pembelajaran dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali iaitu perkembangan potensi diri. Apa maksud perkembangan? Perkembangan adalah proses berkembang menjadi maju ataupun tersebar, membiak, meluas, pertumbuhan, kemajuan dan sebagainya. Seperti contoh seorang pelajar dia lemah dalam mata pelajaran matematik dan dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menguasai mata pelajaran tersebut. Jadi hal ini akan menjadikan kreativiti dan inovasi itu terjadi. Kenapa saya cakap macam tu?
kerana pelajar akan cenderung untuk mencari cara baru bagi menyelesaikan masalah ataupun mengekspresikan diri mereka dengan cara yang lebih unik. Okey, macam mana adalah dengan cara mereka ni akan membuat sesuatu tindakan, okey, dengan lebih kreatif dan inovasi untuk mereka menguasai apa yang mereka tak faham tu. Jadi ini baiklah untuk pelajar kan, secara tak langsung juga dapat mengembangkan potensi diri mereka, okey, dalam mereka punya tak kisahlah pembelajaran, dalam aktiviti sukan dan sebagainya. Serta uh, pelbagai lagi lah kelebihan motivasi intrinsik ni yang dapat kita lihat dalam kehidupan seharian. Jadi itu sahaja buat saya. Sekian, terima kasih. Hai, saya Nur Azimah binti Zulkifli. Saya akan membentangkan kekurangan motivasi intrinsik. Okey, setiap pendekatan pasti ada kebaikan dan kekurangan yang tersendiri yang boleh disebabkan oleh beberapa faktor. Antara kekurangan yang boleh dikenal pasti dalam motivasi intrinsik dapat dilihat dari aspek kekurangan pengiktirafan ataupun dari aspek kurangnya pengiktirafan. Motivasi intrinsik tidak melibatkan ganjaran luaran secara serta-merta. Menurut Hamid, pengiktirafan atau pujian boleh meningkatkan tahap motivasi akademik pelajar. Bagi setengah individu, kehadiran ganjaran luaran seperti pujian, pengiktirafan atau hadiah boleh menjadi pemacu yang sangat kuat untuk mencapai sesuatu. Apabila pencapaian atau usaha pelajar tidak diiktiraf, motivasi intrinsik boleh terjejas. Okey, kekurangan yang boleh dikenal pasti dalam motivasi intrinsik dari segi aspek masa. Pendekatan motivasi intrinsik mungkin memerlukan masa yang lebih lama untuk memberikan kesan yang signifikan. Proses memupuk motivasi intrinsik melibatkan pembangunan pemahaman, minat dan nilai peribadi yang boleh mengambil masa yang lama. Okey, kekurangan yang boleh dikenal pasti dalam motivasi intrinsik juga dapat dilihat dari aspek budaya dan latar belakang yang berbeza dalam kalangan pelajar. Kepelbagaian budaya dan latar belakang pelajar boleh memberi impak yang sangat besar terhadap motivasi intrinsik. Nilai, norma dan pandangan yang berbeza dalam budaya masing-masing dapat membentuk cara individu melihat motivasi dan pencapaian peribadi. Okey, aspek seterusnya adalah dari aspek sokongan. Kurangnya sokongan dan pengiktirafan dari guru atau keluarga dapat mengurangkan motivasi intrinsik pelajar. Pelajar mungkin merasa kehilangan keyakinan terhadap kemampuan mereka jika guru atau keluarga tidak memberi sokongan dan pengiktirafan. Ini boleh mengakibatkan kurangnya keinginan untuk mencapai atau menyahut sesuatu cabaran. Yang terakhir adalah dari aspek gangguan faktor luaran. Tekanan dari tindakan sekelas atau keperluan sekolah boleh mengganggu motivasi intrinsik. Untuk memupuk motivasi intrinsik ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ia perlu kesabaran yang tinggi daripada guru supaya mereka menemui sesuatu dalam pelajaran supaya mereka menjadi pelajar yang bermotivasi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alia binti Azhari. Saya ingin membentangkan tentang motivasi ekstrinsik. Okey, motivasi ekstrinsik ni dikenali sebagai motivasi eksternal, iaitu motivasi yang kita dapat daripada sumber luar seperti contoh guru ataupun ibu bapa. Okay, motivasi eksternal ni motivasi yang mendorong seseorang tu untuk melakukan pelbagai hal dengan tujuan untuk memperoleh sama ada ganjaran
ataupun menghindari konsekuensi negatif seperti hukuman. Seperti contoh, pelajar ni akan cuba belajar kerana dimarahi oleh ibu bapa. Jadi untuk mengelakkan diri mereka daripada mendapat hukuman seperti dimarahi oleh ibu bapa kerana tidak belajar, mereka akan cuba berusaha untuk belajar. Okey, yang seterusnya ialah motivasi ekstrinsik ni juga ialah istilah yang merujuk kepada tindakan yang diambil untuk mencapai hasil yang dipengaruhi oleh faktor luar. Okey, yang seterusnya ialah kelebihan motivasi ekstrinsik. Okey, pertama sekali, motivasi ekstrinsik ni dapat mewujudkan hubungan yang baik antara pelajar dengan orang lain seperti guru dan ibu bapa. Guru dan ibu bapa ni memainkan peranan yang sangat penting untuk memberikan motivasi kepada pelajar untuk belajar. Okey, seperti contoh guru ni boleh mencari ataupun menggunakan pendekatan dengan membimbing pelajar tu satu persatu dengan memberikan penerangan yang jelas tentang kepentingan tugasan-tugasan yang diberikan. Jadi hal ini akan menyebabkan pelajar tu akan rasa bersemangatlah untuk belajar sebab mereka dah faham dengan jelas tentang apa yang mereka perlu buat. Okey, yang kedua ialah motivasi ekstrinsik ni akan menjadi jambatan untuk mewujudkan motivasi intrinsik dalam diri pelajar. Okey, lama kelamaan sikap pelajar yang belajar kerana untuk mendapatkan suatu ganjaran ni akan menyebabkan motivasi intrinsik terbina dalam diri mereka. Ini kerana pelajar tu dah terbiasa dengan proses pembelajaran dan dapati bahawa belajar ni adalah perkara yang menyeronokkan dan tidaklah susah seperti yang disangkakan. Okey, yang seterusnya ialah motivasi ekstrinsik ni juga boleh menjadikan pelajar tu lebih yakin. Kemungkinan pelajar ni tidak semangat untuk belajar sebab mereka rasa tidak yakin dengan kebolehan mereka. Jadi, untuk mewujudkan keyakinan dalam diri mereka ni, motivasi ekstrinsik ni sangat diperlukan untuk memastikan pelajar-pelajar ni dapat mencapailah kejayaan yang diimpikan. Okey, yang terakhir sekali, motivasi ekstrinsik ni juga akan menarik minat pelajar untuk belajar. Seperti contoh, pemberian motivasi dalam bentuk penghargaan ataupun pujian. Benda macam ni boleh membantu dan mempertingkatkan minat dan pencapaian pelajar dalam mata pelajaran yang dipelajari. Okey, itu saja daripada saya tentang kelebihan motivasi ekstrinsik. Rakan saya akan sambung untuk menceritakan tentang kekurangan motivasi ekstrinsik. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabi'atul Adawiyah binti Muhammad Z. Saya akan bertangkan kekurangan motivasi ekstrinsik. Untuk kekurangan yang pertama, motivasi untuk jangka masa yang pendek sahaja. Ini kerana pelajar hanya akan buat satu tugasan dengan sungguh-sungguh hanya jika terdapat ganjaran ataupun hadiah. Ganjaran hadiah ataupun pujian. Sebagai contohnya, jika musim perasaan ataupun melakukan projek sekolah, pelajar hanya akan melakukan suatu tugas itu untuk mendapatkan markah yang terbaik ataupun pujian daripada guru dan rakan-rakan saja. Okey, untuk yang kedua, tidak dapat berkembang potensi diri kerana mengharapkan ganjaran ataupun ganjaran hadiah daripada seorang ataupun pihak luar. Contohnya, pelajar tidak dapat menerokai potensi diri pelajar yang sepenuhnya dan tidak melakukan suatu projek itu kerana minat yang mendalam, akan tetapi disuruh dan desakan dari pihak luar. Sebagai contoh, apabila melakukan projek sekolah, pelajar hanya akan mengikut saja apa yang disuruh dan tidak membuka potensi diri yang sebenar kerana takut tidak dapat ganjaran tersebut jika terdapat kesalahan. Okay, untuk kurangan yang ketiga,
kurang keyakinan diri untuk memulakan aktiviti yang baru kalau tanpa ada ganjaran ataupun hadiah. Sebagai contohnya, pelajar akan merasa tidak yakin untuk melakukan suatu aktiviti baru dan ini akan membuatkan pelajar tersebut tidak dapat membuat aktiviti tersebut dengan baik jika tak ada ganjaran. Sebagai contoh, jika terdapat apa-apa program sukan atau di sekolah, pelajar akan teragak-agak untuk menyertai program tersebut kerana rasa kurang yakin untuk melakukan sesuatu tersebut dengan baik. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekarang, saya akan pass untuk kawan saya yang seterusnya. Terima kasih. Okey, sebagai kesimpulannya, motivasi mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam kehidupan setiap individu pelajar malah dalam setiap lapisan masyarakat juga. Kedua-dua motivasi mempunyai kebaikan dan keburukan masing-masing di dalam konteks pembelajaran. Okey, boleh disimpulkan kelebihan motivasi intrinsik. Pembelajaran akan lebih berkekalan dan berterusan dalam jangka masa yang panjang, manakala kekurangan motivasi ekstrinsik tidak memberikan ganjaran fizikal atau psikologi yang jelas. Okey, untuk kelebihan motivasi ekstrinsik pula, mendorong pelajar untuk menyelesaikan tugas atau aktiviti dengan lebih cekap dan efektif, manakala kekurangan motivasi ekstrinsik pula, pelajar tidak berdikari kerana sering mengharapkan ganjaran hadiah dan imbuhan daripada usaha yang dilakukan. Secara keseluruhannya, setiap motivasi yang diterapkan di dalam diri pelajar memainkan peranan yang tersendiri dalam mencapai kecemerlangan pendidikan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.